Assalamualaikum. Kaedah yang nak saya kongsikan hanya sesuai untuk mereka yang masih keliru dengan huruf bersambung-sambung, bacaan Al-Quran tak lancar, tak ingat hukum tajwid, tak tahu cara nak wakaf bila jumpa ayat panjang, siang hari sibuk bekerja, malam pula melayan ahli keluarga, akhirnya tak ada masa nak ke kelas, atau anda ada perasaan malu. Sekiranya anda menghadapi cabaran di atas, teruskan menonton. Mungkin video ini dapat berikan cadangan penyelesaian masalah anda. Anda sudah bersedia? Jom saya kongsikan. Memperkenalkan pengajian Al-Quran Cepat Quran, sebuah aplikasi mengaji dari asas hingga mahir tajwid. Saya kongsikan 17 sebab anda perlu mendaftar sebagai ahli. Pertama, anda mendapat pelajaran satu kaedah mengaji Al-Quran yang sistematik dan mudah diingat. Kedua, kami berikan kepada anda sebuah buku asas dan tajwid yang akan dipost terus ke rumah anda. Ketiga, anda akan mendapat akses penuh ke rakaman pengajian asas dan tajwid melalui aplikasi dan Facebook Cepat Quran bagaikan anda berada di dalam kelas. Selain itu, anda akan mendapat sesi konsultasi selama 1 jam setiap bulan. Kelima, rakaman bacaan Al-Quran 30 juzuk beserta bimbingan tajwid yang akan diberi dari masa ke masa. Keenam, sesi soal jawab secara live di Facebook Cepat Quran. Tidak cukup dengan itu, setiap ahli diberikan e-book asas tajwid resam Usmani. Yang paling best, waktu dan tempat belajar adalah fleksibel. Anda tentukan sendiri di mana-mana dan bila-bila masa mengikut keselesaan. Kalau terlupa, jangan bimbang. Anda boleh mengulang-ulang video tanpa had sehingga mahir tajwid. Konten pelajaran akan sentiasa diupdate. Dan yang pasti, anda akan diberi sokongan berterusan sepanjang hayat. Jangan bimbang dengan komitmen setiap bulan kerana tiada yuran bulanan atau tahunan. Yuran keahlian hanya dikenakan sekali seumur hidup. Pembimbing pengajian Ustaz Izwan Ahmad, seorang guru Al-Quran bersanad, bertauliah dan berpengalaman. Jadi hari ini kami nak serahkan kaedah yang power ini kepada anda supaya anda dapat membaca Al-Quran dengan baik, lancar dan tepat. Jadi, jangan bertangguh lagi. Jom sertai kami sebagai ahli cepat Quran. Layari www.cepatquran.com untuk mendaftar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran bersanad riwayat Hafan Asim. Bagi mendapatkan banyak lagi ilmu tajwid serta cara bacaan Al-Quran yang cepat dan mudah, jangan lupa subscribe serta tekan notifikasi YouTube channel Cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, salam seronoknya cinta Al-Quran. Sekali lagi hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersua, dapat kita bertemu untuk sama-sama kita meneruskan pengajian daripada bacaan ayat suci Al-Quran. Dan insya-Allah untuk hari ini kita akan menyambung daripada surah Al-Hajj ayat 16 hingga 23. Jadi teman-teman yang nak buka Al-Quran, silakan ke halaman muka surat 334. Yang tak ada Al-Quran jangan bimbang, jangan risau. Sekejap lagi, sebentar lagi kami bawakan ayat-ayat yang akan kita bawakan dengan jelas insya-Allah kepada tuan-tuan dan puan-puan. Baik, di kesempatan ini saya nak menjawab salam kepada semua yang memberi salam dengan ucapan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semuanya? Diharapkan tuan-tuan dan puan-puan dalam keadaan sihat sejahtera dan dipermudahkan urusan pembelajaran kita ini serta dipermudahkan urusan kehidupan di dunia dan juga di akhirat. Baik tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita memulakan, saya nak menyemarakkan lagi pengajian kita hari ini. Jadi saya mohon dan saya merayu kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk sama-sama kita sharekan dahulu. Kita tekan button share, kita kongsikan khususnya kepada pasangan kita, ibu ayah kita, anak-anak kita, ahli keluarga dan kawan-kawan terdekat, supaya kita dapat bantu mereka yang berada di sekeliling kita untuk sama-sama meningkatkan
kualiti bacaan Al-Quran masing-masing, insya-Allah ya. Jadi jom share dahulu. Dan yang kedua, boleh tak kita dapatkan komen jom mengaji Al-Quran? Boleh ya, insya-Allah kita dapatkan komen jom mengaji Al-Quran. InsyaAllah sebagai ianya menjadi usaha dakwah kita bersama. Kita nak ajak ramai lagi kawan-kawan dan juga ahli keluarga kita untuk sama-sama turut serta belajar bersama-sama dengan kita, insyaAllah ya. Terima kasih yang tolong share dan terima kasih yang tolong komen. Bagi memberkati majlis kita hari ini, saya nak mengajak semua untuk sama-sama kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Alhamdulillah. Okey, semua dah bersedia insya-Allah ya. Ayat hari ini, ayat yang akan kita baca, ada satu tempat kita jumpa tempat sajadah ataupun ayat sajadah. Sekejap lagi kita lihatkan ya, saya beritahu awal ni lah kepada tuan-tuan dan puan-puan ya, supaya tahulah dan di antaranya apa yang akan kita pelajari hari ini. Insya-Allah tanpa melengahkan masa, jom kita mulakan perbacaan isti'azah. Tapi jangan lupa belanjalah saya thumbs up dan heart ya, insyaAllah ya, untuk menyemarakkan pengajian kita. Baik, terima kasih tuan-tuan dan puan-puan yang bersama, yang memberikan sokongan dan dokongan. Kita mulakan dengan isti'azah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dipangkal kerongkong, ain di pertengahan kerongkong, zal di hujung lidah. Lafz jalalah dibaca nipis 2 harakat, himinasyaitan 2 harakat, nirrajim, dan diwaqafkan juga dengan sekurang-kurang 2 harakat. Kita bacakan sekali lagi. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Baik, kemudian kita lihat ayat yang pertama hari ini, ayat yang ke-16. Mungkin ada teman yang nak tolong tulis ya, insya-Allah poin-poin yang penting yang kita sampaikan. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا bukan wa, ka bukan ka, beza zal di hujung lidah. وَكَذَلِكَ ikhfa hakiki di sini disamarkan, asalnya jadi 2 harakat. zalnahu ayatim dan ya 2 harakat, dan di sini hukum iqlab. Asalnya ta tanwin 2 di bawah tin, tapi bila datang ba ditukarkan daripada tin jadi tim, tukarkan daripada huruf nun, bunyi nun kepada bunyi mim. Asalnya ta ini baris 2 di bawah, tapi dalam Al-Quran Asam Usmani dia berikan 1 baris ditemani dengan mim kecil yang ekornya ke bawah. Jadi jangan lupa, di sinilah hukum iqlab. Ayatim sempurna 2 baru masuk bayyina, ya bersabdu bayyinatin, di sini masuk beserta dengung idgham bi gunnah. Daripada bayyinatin jadi bayyinatin 2 harakat. Kemudian wa annallah, wajibul gunnah dengung 2 harakat. Nallah, lafz jalalah dibaca tebal 2 harakat. Wa annallaha yahdi, nak ke yah jangan lambat, yahdi man yurid, man idgham bi gunnah, bukan man ya, kalau man jadi izhar, jadi masuk beserta dengung. Kalau kita baca mai masuk tapi dengung tak ada, dia mestilah mai
Dengung ni apa? Dengung ni bunyi yang keluar daripada khayshum, daripada hidung ni. Man yurid. Dan di sini diwakafkan, diberikan lantunan qafalah kubra namanya. Boleh insya-Allah. Tapi mesti tidak kurang dari 2 harakat. Man yurid. Jangan kita baca man yurid. Itu tak betul. Mestilah yurid. Baru berhenti. Jom tarik nafas, kita bacakan. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ. Okey, so far macam mana? Boleh ikut ke? Boleh ikut. Sekali lagi tarik nafas, kita bacakan. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ. Saya wakaf di situ pula. Saya nak berikan bantuan pada mungkin yang tak sampai nafas macam yang pertama tadi saya bacakan. Mungkin ada tuan-tuan dan perempuan yang ada penyakit penat dan sebagainya, boleh wakaf di situ. Kemudian kalau wakaf di situ, terus ibtidak pada di sini ya. Cuma contoh kita baca waqaf di sini, kemudian kita ibtidak, kemudian kita baca dalam satu nafas. Kita cubalah ya. Wa kadzalika anzalnahu ayatin bayyinat wa anna Allaha yahdi man yurid. Sekali lagi kita baca dalam satu nafas. Wa kadzalika anzalnahu ayatin bayyinatin wa anna Allaha yahdi man yurid. Kemudian baru masuk ayat yang seterusnya. Innalladzi. Di sini wajib dengung ni. Bukan sunnah dengung ni, wajib dengung. Berapa harakat? 2 harakat. Jangan baca innalladzina amanu. Innalladzi. Tak betul. Yang betulnya innalladzi, baru masuk nal. 2 harakat. Nalladzina amanu. 2 harakat. Manu, ma 1, nu 2 harakat. Walladzina hadu, ha dipangkal kerongsong, 2 harakat. Wassabi'i, waw bari fathah terus naik di atas sad yang bertanda syaddah ini ya. Di sini alif lam syamsiah, lam tidak dibunyikan. Wassabi'ina wan, 2 harakat. وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِي. Sa nak ke wal ni jangan lambat. Kenapa ada tempat-tempat yang saya tekankan begini? Kerana mengikut pengalaman kita, di sinilah ramai orang terlambat. Dia bukan sengaja, tetapi kerana mungkin terbiasa buat salah begitu, jadi terbawa-bawa. Jadi dia baca wal majusa wallazi. Tak betul. Dia mestilah wal majusa wal sawallazina nak ke as juga jangan lambat. Bila perkataan itu berakhir dengan satu harakat, jangan, sebab kena disiplin. Jangan sampai kedengaran 2 harakat. Kalau terlambat masuk dia kedengaran macam 2 harakat, jadi salah. Ya, jadi baca وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ sama juga macam ini tadi, wajibul ghunnah 2 harakat. Nallah, lafz jalalah jadi tebal. Jangan baca innallah. Innallah itu nipis. Dia mestilah innallaha yafsilu bainahum. Si, bukan si. Jangan baca yafsilu, tapi yafsilu. Sad bari kasrah bunyi si, bukan bunyi si. Jangan tertukar di antara sad dan sin.
ataupun dengan sa. Ini banyak orang keliru. Kadang sa baris kasrah bunyi si, sin baris kasrah bunyi si, sad baris kasrah bunyi si. Dengar macam nak samakan si, 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 tapi ada beza. Kalau tuan-tuan dan puan-puan masih lagi keliru tentang makhraj huruf, jangan bimbang, jangan risau, insya-Allah. Kita akan cuba bantu sedaya upaya kita, insya-Allah. Tetapi yang izinkannya Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai makhluknya berusaha. Dan dapatkan buku asas, nanti saya ceritakan. Siapa nak dapatkan sebuah buku asas dan tajwid, di akhir pelajaran nanti saya ceritakan. Kita teruskan dahulu. Yafsilu bainahum yawmal qiyamah. Yawmal mim bari fathah ni atas lam, qiyamah. Dan bila waqaf di sini ta marbutah, ta simpul ini bila waqaf ditukarkan pada bunyi ta kepada bunyi ha dan diberikan tanda mati mendatang. Jangan baca qiyamat, salah. Mestilah qiyamah dengan bunyi ha yang simpul itu. Kemudian di bawah perkataan qiyamah tu tuan-tuan dan puan-puan dapat lihat ada garis. Garis itu menandakan apa? Menandakan akan datang sebentar lagi ayat sajadah. Ayat sajadah. Jadi kita get ready. Kita bersedia nak sampai kepada ayat sajadah. Tak sampai lagi, tapi baris ini menandakan akan sampai sebentar lagi kepada bahagian ayat sajadah. Dan terus ibtidak pada dua harakat. Nallaha ala, ha di pangkal kerongkong, ain di pertengahan kerongkong. Innallaha ala kulli syai'in, samarkan, bukan syai'in. Kalau in jadi izhar, jadi ikhfa. Syai'in syahid, jadi waqafkan dengan diberikan lantunan khaffalah kubra. Begitu juga di sini, jangan kurang dari dua harakat. Jangan waqaf dengan syahid, tak betul. Mestilah syahid baru berhenti. Boleh insya-Allah. Jom tarik nafas, kita bacakan bersama-sama. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiina wan nasara. Saya waqaf di situ. Saya akan ibtidak pada was-sabiin. Was-sabiina wan nasara wal majusa wal ladzina asyraku. Saya waqaf sekali lagi di sini, teman-teman. Mungkin ada yang tak sampai nafas, pokoknya dengan bimbingan yang begini dapat membantu juga anda. Kalau ada di kalangan tuan-tuan dan puan-puan yang nafasnya bagus, nak teruskan dalam satu nafas, silakan. Kita juga tidak mau terlepas pandang mereka yang mungkin ada masalah penat, lelah dan sebagainya. Kemudian tidak terus pada Innallaha yafsilu bainahum yawmal qiyamah. Innallaha ala kulli syai'in syahid. Sekali lagi tarik nafas. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiina wan nasara والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. Kemudian baru masuk ayat seterusnya. So far macam mana? Boleh ikut ke? Boleh ikut. Teman-teman dirahmati Allah, jika anda merasakan perkongsian ini bermanfaat, jangan lupa berikan saya thumbs up dan heart, dan jangan lupa untuk menekan button share. InsyaAllah masih bersemangat semuanya, diharapkan. Jom kita terus ayat seterusnya, ayat yang ke-18.
Alam tara anna Allah. Alam, satu harakat, jangan lambat masuk lam tu, jangan baca alam, tak betul. Yang betulnya alam tara an, dua harakat. Nallaha yas, nak ke yas, jangan lambat. Sebab itu bila nak bagi cepat, nak bagi lancar baca Al-Quran, mata kita bergerak dahulu, mulut kita ikut di belakang. Alam tara anna Allah yasjudu lahu man, ikhfa di sini. Jangan baca man jadi izhar. Di sini kena baca man, dua harakat. Fis samawati wa man, sekali lagi di sini ikhfa hakiki. Wa man fil ar, ra jadi tebal. Ardi wash, di nak ke wash, jangan lambat. Wa man fil ardi wasyamsu wal qamar, kalau waqaf ra-nya dibacakan tebal. Wasyamsu wal qamaru wan, di sini dua harakat. Wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wash, wa berfatah terus nak di atas syin. Di sini alif lam syamsiah. Sahabat-sahabat perhatikan perbezaan saya nak tunjuk di sini. Alif lam syamsiah, lamnya kosong, tidak bertanda. Jadi lamnya tidak dibunyikan. Manakala alif lam qamariyah, lihat di sini lamnya ada tanda mati asli. Yang ni lam dibunyikan. Kita baca wal jibalu. Yang ni kita baca wasyajaru. Kita tak baca wal syajaru, tetapi wasyajaru. Wa berifathah terus naik di atas syin. Wal jibalu wasyajaru wad dawab wa kathirum. Di sini mak lazim kalimi musakhkhal. Mak lazim kalimi musakhkhal dibacakan berapa harakat? 6 harakat. Tolong tulis. Jangan baca 4 harakat, jangan baca 5 harakat. Di sini kena baca 6 harakat. Apa yang mungkin ada yang tanya, Ustaz, harakat ni apa? Jangan tertukar harakat dengan rakaat. Ada yang kadang tertukar. Dia kata ini, saya tanya contohnya ini berapa harakat ni? Contohnya ini sepatutnya 2 harakat. Ini 2 rakaat, Ustaz. Yang rakaat itu solat. Harakat ini adalah pergerakan. Kalau dari segi makna perkataannya lah. Tetapi yang dimaksudkan dalam ilmu tajwid ini adalah panjang pergerakan itu. Jadi harakat, contohnya kalau kita ini cara yang very orang kata apa, tradisional lah untuk kita mengira harakat. Kalau tangan kita genggam, kita bukakan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi kalau tangan kita buka, kita tutupkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi begitulah cara kita mengira harakat. Waddawabu wa kathi, ujung tu ba tu bersabdu. Jangan tak ada sabdu. Kalau kita baca waddawabu wa kathi, tak betul. Itu salah. Mestilah waddawabu wa kathi. Itu ba tu bersabdu. Diharapkan dapat belajar sesuatu insya-Allah. Wa kasi, si di hujung lidah, jangan baca wa kasi. Itu kasi apa? Tak ada benda yang nak dikasinya itu. Bukan huruf sin ni, huruf sa. Wa kathirum. Di sini masuk beserta dengung. Daripada run jadi rum, daripada run jadi rum. Tapi jangan lupa 2 harakat dengung. Wa kathirum minan nas. Sama juga di sini. Minan, 2 harakat. Jangan baca minan nas. Itu tak betul. Mestilah wa kathirum minan nas. Begitu. Macam kita baca surah An-Nas kan? Qul a'udzu birabbin nas. Bin nas. Gitu. Malikin nas. Jangan pula kita baca Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Itu tak betul. Kerana di sini 2
dua harakat. Wa kathirum, dua harakat. Minan, dua harakat. Nas, dan diwakafkan juga sekurang-kurang dua harakat, jangan kurang. Contoh kita baca Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Itu tak betul. Mestilah Qul a'udzu birabbin nas, nas, malikin nas. Gitu juga sama di sini. Wa kathirum minan nas. Baru berhenti. Kalau nak berhentilah. Kalau nak sambung, sin itu baris kasrah. Sebab di sini waqaf sili afdal diwasalkan. Tapi kalau tak sampai nafas, waqaf di situ, tidak terus pada wa kathirun. Di sini idhar halqi, jangan panjang. Tanwin yang ditulis macam 69 ini jangan panjang. Sempurna saja run terus masuk. Haqqa alaihil azab. Dan di sini juga diberikan lantunan qaqalah kubra. Sekurang-kurang dua harakat. Azab, baru berhenti. Jangan waqaf dengan azab. Itu tak betul. Itu salah ya. Kemudian kita jumpa waqaf qili di sini afdal diwaqafkan dan ibtidak pada wa may, masuk beserta dengung, bukan waman tapi wa may yuhinillah. Lafaz jalalah di sini dibaca nipis. Jangan pula kita baca tebal. Yuhinillah, itu salah, itu tebal. Yang betulnya nipis di sini. Yuhinillahu fama lahu, dua harakat. Mim di sini nun mati bertemu mim. Idgham bi gunnah, masuk beserta dengung. Jangan baca min mukrim, tapi baca mim, dua harakat, mukrim. Dan waqafkan, jangan panjang. Jangan waqaf dengan ini bacaan yang salah. Mukrim, salah, tak betul. Mestilah mim mukrim, terus berhenti. Mukrim, dan muk itu ada bunyi hamas, bunyi angin itu. Kemudian ibtidak pada dua harakat. Nallaha yaf'alu ma yasha. Dan kalau waqaf di sini hamzahnya diberikan tanda mati mendatang. Kemudian barulah kita jumpa tanda sajadah. Jadi di akhir inilah untuk kita buat sujud sajadah. Sekejap lagi kita ceritakan apa itu sujud sajadah. Jom kita baca dahulu ayat ini bersama-sama. Ayatnya agak sedikit panjang tuan-tuan dan puan-puan, tapi mungkin kita cuba untuk bacakan dengan khitnah yang lebih pendek untuk membantu tuan-tuan dan puan-puan yang mungkin tidak sampai nafas. Jom tarik nafas, kita cuba bacakan bersama-sama. Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wasyamsu wal qamar. Kalau waqaf di sini ra-nya jadi tebal, mar, jangan baca mar, itu tak betul. Kemudian kalau saya waqaf di sini, saya ibtidak pada والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ. Baru berhenti. Okey, so faham macam mana? Boleh ikut ke? Boleh ikut. Sekali lagi, tarik nafas, kita bacakan ayat ini bersama-sama. Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fil, maafkan, tersyashul. Sekali lagi. Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wash
والشمس والقمر والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. Kemudian baru berhenti di situ. Baik teman-teman dirahmati Allah. Kalau tuan-tuan dan puan-puan jumpa tanda ini di dalam Al-Quran, menandakan di situ hukum sajadah. Kalau kita berada dalam solat, kita ikut imam. Kalau kita makmum, kita ikut imam. Kalau imam turun sujud, kita turun sujud. Kalau imam tak turun sujud, jangan sujud. Jangan menyalahi imam. Kalau kita menyalahi imam, maka akan terbatallah pahala solat berjemaah kita. Tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi minta tolong tulis apa yang saya bagi tahu ini. Kalau kita jumpa tempat yang tadi itu di dalam solat, maka kita ikut imam. Kalau kita yang imam itu lain cerita. Kalau kita ikut imam, tetapi kalau kita imam pun tengoklah, kalau puan-puan, maksudnya kaum ibu jadi imam, jangan pula suami jadi makmum di belakang. Jadi suami di belakang, isteri baca surah Fatihah, amin, surah lembut, belakang pula yang amin, jadi laki pula jadi makmum, tak kena lah ya, tak kena. Jadi kalau imam, perempuan boleh jadi imam, tetapi makmumnya mestilah perempuan ataupun kanak-kanak lelaki. Tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi saya ulangi, kalau kita berada di dalam solat, kita ikut imam. Kalau di luar solat, maksudnya apa? Di luar solat ni boleh jadi kita yang baca ataupun kita dengar orang baca. Jadi kalau kita dengar orang baca, tengoklah kalau situasi itu kita berada dalam pakaian yang lengkap dan sebagainya, kita turun sujud. Jangan pula kita baru keluar daripada tandas pakai kain tuala, tengok orang sujud, kita pun sujud. Nanti terselak habis. Ya? Jadi tengok kepada suasana lah. Kerana apa? Selain daripada sujud, kita juga boleh bertasbih. Saya akan ajar kepada tuan-tuan dan puan-puan lafaz bacaan dalam sajadah dan juga lafaz tasbihnya. Tapi sebelum itu, kita lihat dulu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim berkenaan dengan keistimewaan untuk turun sujud pada bacaan sujud sajadah tadi. Jadi dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dalam matannya yang berbunyi, idza qara'a ibnu adam as-sajadah fasajada i'tazala asy-syaitan yabki yaqulu ya wailahu umira bis-sujud fasajada falahul jannah wa umirtu bis-sujud fa'asaitu faliyan nar. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang bermaksud apabila anak Adam, yakni manusia, membaca ayat sajadah lalu ia pun sujud, maka tersingkirlah syaitan sambil berkata, celakalah aku. Ia, yakni manusia, diperintahkan sujud lalu ia pun sujud, maka baginya syurga, sedangkan aku diperintahkan sujud tetapi aku menolaknya, maka bagiku neraka. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bila kita sampai ayat yang tadi itu, walaupun bukanlah wajib qat'i, tetapi sangat mustahab, sangat digalakkan untuk kita turun sujud. Jadi bila kita turun sujud, kita bacalah dengan lafaz yang seberikut. Mungkin boleh print screen, siapa nak print screen, kalau nak tulis mungkin tak sempat, boleh print screen lafaz ini. Yang dah hafal alhamdulillah, yang belum hafal bacaannya, cuba ikut saya. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syakha sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallah ahsanul khaliqin. Sekali lagi kita bacakan insya-Allah sahabat-sahabat ya. Tapi teman-teman, kalau anda merasakan perkongsian ini bermanfaat, apa yang saya cerita hari ini tolonglah saya tekan button share dan jangan lupa belanja thumbs up. Kita ikuti sekali lagi bacaan lafaz ayatnya. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syakha sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi
fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Tapi seandainya tuan-tuan dan puan-puan sambil-sambil nak hafal lafaz doa ini, doa sewaktu sujud sajadah tersebut, maka bolehlah membaca tasbih. Kita lihat dahulu apa maksud daripada lafaz tasbih yang kita baca ini. Aku bersujud kepada Allah yang menjadikanku, memberikan pendengaranku dan penglihatanku dan kekuasaannya dan kudratnya. Maka maha suci Allah, dialah sebaik-baik pencipta kejadian. Itulah maksud daripada lafaz tadi. Ataupun tuan-tuan dan puan-puan memadai dengan membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah al-aliyul azim. Sekali lagi ikut saya baca. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah al-aliyul azim. Jadi begitulah teman-teman dirahmati Allah. Diharapkan sedikit perkongsian saya hari ini memberi manfaat. Jom kita balik kepada bacaan ayat kita, sambungan daripada ayat yang tadi. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan dalam solat, jadi bila dah sampai di sini, kalau tuan-tuan turun sujud ataupun tuan-tuan baca Al-Quran sendiri, letak Al-Quran ke tepi, turun sujud, bacalah tasbih tadi, dan kemudian boleh terus sambung pada Hadani khasmani ikhtasamu fi rabbihim Hadani ha dan za masing-masing dua harakat. Ni khas, ni nak ke khas itu jangan lama. Kha bari fathah, kha di hujung kerongkong ini makhrajnya bertemu sad. Khasmani ikhtasamu fi rabbihim. Begitu saja waqafnya. Jangan waqaf dengan rabbihim, tak betul. Mestilah rabbihim dan kemudian ibtidak pada falladzina kafaru qutti'at ta, bukan ta, jangan baca qutti'at. Kalau qutti'at jadi huruf ta. Di sini kita baca qutti'at lahum thiyabum. Di sini masuk beserta dengung. Daripada thiyabun jadi thiyabum, dua harakat dengung. Thiyabum min, di sini nun mati bertemu nun idgham bi gunnah, dengung dua harakat. Min nari, di sini masuk beserta dengung dua harakat. Nari yusabbu min, ikhfa hakiki, di sini samarkan dua harakat. Fawqi ru'usihimul hamim, ha pedas, hamim baru berhenti. Jangan waqaf dengan hamim, tak betul. Mestilah hamim baru berhenti, dan mimnya itu diberikan tanda mati mendatang kerana waqaf. Jom tarik nafas, kita bacakan ayat ini. Hadani khasmani ikhtasamu fi rabbihim falladzina kafaru qutti'at lahum thiyabun min nari yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim. Boleh insyaAllah sekali lagi kita tarik nafas, kita bacakan. Hadani khasmani ikhtasamu fi rabbihim falladzina kafaru qutti'at lahum thiyabun min nari yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim. Dan kemudian masuk yusharu bihi, bukan yus, kalau baca yus jadi huruf sin, di sini huruf sad. Yusharu bihi ma fi butu, jangan baca butu, kalau butu jadi ta, di sini ta. Butunihim wal julud, dan diberikan lantunan khakhalah kubra.
Jangan baca julud. Tak betul mestilah wal julud. Dan berikan lantunan itu. Jom tarik nafas, kita bacakan. Yuzharu bihi ma fi butunihim wal julud. Kemudian walahum, dua harakat, maqami'u min idhar halqi, jangan panjang, sempurna min terus masuk. Hadid, dan diberikan lantunan khakhalah kubra. Di sini tarik nafas, kita bacakan. Lahum maqami', lahum wala, maafkan, walahum, wah saya tertinggal wah tu. Walahum maqami'u min hadid. Kemudian baru masuk ayat yang seterusnya. So far macam mana ni tuan-tuan dan puan-puan? Boleh ikut ke? Boleh ikut. Saya nak dapatkan sedikit komen lah. Berikan sedikit komen pada tuan-tuan dan puan-puan yang mengikuti pengajian bersama saya ini. So far macam mana semenjak mengikuti pengajian ini? Ada tak merasai peningkatan dalam kualiti bacaan Al-Quran masing-masing? Kalau ada, mungkin berikan sedikit pengalaman anda di ruangan komen, insyaAllah ya. Baik, sahabat-sahabat, sekali lagi yang baru bersama dengan kita, jangan lupa bantu saya menekan button share jika anda merasakan perkongsian ini bermanfaat. Kita nak teruskan ayat yang seterusnya. Kullama aradu ay, masuk berserta dengung, daripada an jadi ay yakhruju minha min idhar halqi, ha dua harakat, min sekali lagi idhar halqi, nun mati yang ada tanda mati asli di atasnya, itulah idhar halqi. Kecuali pada 4 perkataan idhar mutlak seperti ad-dunya, sinwan, qinwan dan bunyan. Kalau nak belajar dengan lebih detail semua hukum tajwid ini, jangan lepaskan peluang, dapatkan buku tajwid dan buku asas. Di akhir pelajaran nanti saya ceritakan ya. Min gham, dua harakat di sini. Jangan baca min ghammin, tak betul. Mestilah ay yakhruju minha min ghammin. Bila masuk min, jangan panjang, izhar halqi, tanwin bertemu hamzah. Min ghammin u'idu fiha. Ai, jangan baca ui. Kalau ui jadi hamzah, di sini huruf ain. U'idu fiha wa dhu di ujung lidah, dua harakat. Qaf di pangkal lidah, makhrajnya qaf, minta ada yang tolong tulis ya. Makhraj qaf di pangkal lidah. Wa dhuqu 'adzabal hariq, dan diberikan lantunan. Kalau berikan lantunan pada huruf qaf, pastikan akhirnya dibulatkan mulut. Hariq, jangan pepeskan jadi hariq, tak betul. Mestilah hariq, begitu ya. Baik, jom tarik nafas, kita bacakan ayat ini bersama-sama. Kullama aradu ay yakhruju minha min ghammin u'idu fiha. Saya waqaf di situ dan saya akan ibtidak balik pada u'idu fiha. U'idu fiha wa dhuqu 'adzabal hariq. Boleh insya-Allah ya. Sekali lagi kita bacakan. Kullama aradu an yakhruju minha min ghammin u'idu fiha wa dhuqu 'adzabal hariq. Alhamdulillah. So sampai juga kita ke ayat yang terakhir untuk hari ini, tuan-tuan dan puan-puan. Kita lihat sekejap komen daripada teman-teman kita. Terima kasih yang tolong tulis poin-poin yang penting ya. Zalina Sa'ad, Maimun Zakaria, kita ada juga Maryam Musa, terima kasih. Zuriyah Maknun kata alhamdulillah Ustaz ada peningkatan, terima kasih. Alhamdulillah.
Jadi begitulah harapan saya kepada tuan-tuan dan puan-puan yang mengikuti pengajian bersama kita, supaya ada sesuatu yang dipelajari. Dan jika anda merasakan perkongsian ini bermanfaat, takkan manfaatnya nak guna seorang-seorang kan? Jadi kongsi-kongsikanlah dengan kawan-kawan kita, ajak kawan-kawan kita belajar bersama-sama insya-Allah ya. Jom tekan button share dahulu sebelum kita masuk pada ayat yang terakhir. Dua harakat. Inna Allah yudkhilul, yud ada lantunan khakhala sughra, yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus salihati jannah. Dua harakat. Dua harakat. Ikhfa hakiki dua harakat. Tajri, taj ada lantunan khakhala, ri dua harakat dengan nipis rohnya itu. Mi ikhfa hakiki dua harakat. Tah hapedas, tahtihal anha, idhar halqi jangan panjang. Anharu yuhallawna fiha min, jangan panjang, terus masuk. Asawira min, ikhfa hakiki dua harakat. Min zahabin, masuk berserta dengan dua harakat. Walu'lu'a, jangan baca walu'lu'a pula, bukan wa, walu'lu'a. Kemudian walibasuhum, idhar syafawi, di sini jangan panjang, terus masuk. Fiha harir, tukarkan makhraj daripada fiha, ha dipangkal, kemudian ha dipedas, ha pedas ini di pertengahan kerongkong. Harir, fiha harir, begitu ya. InsyaAllah tarik nafas, kita bacakan. Inna Allah yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus salihati jannat. Saya waqafkan dan diberikan lantunan di sini, diberikan bunyi hamas di sini, kemudian ibtidak pada jannat. Jannatin tajri min tahtihal anharu yuhallawna fiha min asawira min zahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Boleh sekali lagi insya-Allah kita bacakan. Inna Allah yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus salihati jannatin tajri min tahtihal anharu yuhallawna fiha min asawira min zahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Alhamdulillah. Teman-teman dirahmati Allah. Kalau tadi kita dah lihat satu persatu ayatnya, sekarang saya nak ajak semua sekali kita bacakan bersama-sama daripada awal ayat 16 hingga 23 daripada surah Al-Hajj. Yang nak buka Al-Quran silakan ya. Yang tak ada Al-Quran pun tak apa, jangan bimbang. Kita bawakan sebentar lagi ayat-ayatnya yang akan kita baca. Tapi sebelum itu, sekali lagi belanja saya thumbs up dan heart, dan jangan lupa menekan button share ya, insya-Allah. Siapa nak minum air silakan. Bismillah nanti bulan puasa tak bolehlah pula minum air waktu bersiaran. Malam tak apalah, siang tak boleh. Okey teman-teman, semua dah bersedia insya-Allah ya. Kalau dah bersedia, jom kita mulakan bacaan daripada kiraan 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. Sekali lagi. والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من
تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah. Jadi teman-teman dirahmati Allah, begitulah sedikit sebanyak perkongsian yang mungkin boleh saya sampaikan dalam ruangan kali ini. Dalam masa-masa terakhir ini, boleh tak saya dapatkan dalam 3 hingga 4 minit waktu tuan-tuan dan puan-puan untuk saya kongsikan bahawa kita bawakan live ini secara langsung. Yang belum lagi follow dan like page, kalau nak ikuti sambungan bacaan ayatnya, jangan lupa untuk follow dan like page Fatihah Learning Center. Kita bawakan secara langsung setiap hari kepada anda. Tuan-tuan dirahmati Allah, seperti mana yang saya bagi tahu tadi, jika anda ada masalah ataupun pasangan anda ataupun anak-anak anda ataupun ibu ayah anda, bacaan Al-Qurannya tidak lancar, tergagap-gagap, terputus-putus, tak tahu nak waqaf, tak tahu nak tidak macam mana, tak menguasai makhraj huruf dengan baik ataupun hukum tajwid dengan jelas, jangan bimbang, jangan risau tuan-tuan dan puan-puan. Kami akan berikan kepada anda sebuah buku asal dan tajwid serta rakaman buku tersebut yang akan kita postkan ke rumah anda. Alhamdulillah, kita telah pun merakamkan setiap helaian daripada muka surat buku asal dan tajwid ini sebagai panduan dan bimbingan kepada tuan-tuan dan puan-puan, dan alhamdulillah kita telah pun memberikan kepada ramai daripada kalangan sahabat-sahabat ahli cepat Quran kita yang telah bersama-sama kita menjadi ahli cepat Quran. Kita akan berikan 2 buah buku ini serta rakamannya. Juga kita berikan kepada anda nota tajwid sebagai rujukan. Kita berikan juga rakaman bacaan Al-Quran sebagai panduan, dan kita juga memberikan bimbingan kepada anda. Kita akan berikan konsultasi secara eksklusif, one to one. Walau di mana sahaja anda berada, boleh set appointment, buat janji temu dengan kita, insya-Allah. Kita akan tentukan waktu yang sesuai untuk sama-sama kita memperdengarkan bacaan, ataupun jika anda ada soalan, ada pertanyaan, walau di mana sahaja berada. Tidak hanya terbuka untuk mereka yang berada di Semenanjung Malaysia, begitu juga kita buka keahlian cepat Quran ini kepada seluruh muslimin dan muslimat, termasuklah yang berada di Sabah dan Sarawak, Singapura, Brunei, Indonesia, ataupun di mana sahaja anda berada sekarang. Jangan jadikan jarak sebagai penghalang, sebagai pemisah untuk sama-sama kita belajar meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran. Saya mohon maaf, hari ini agak sedikit ada gangguan dari segi suara saya. Diharapkan yang pentingnya poin yang nak saya sampaikan itu tuan-tuan dan puan-puan dapat pelajari, dapat ikuti. Sesungguhnya tuan-tuan dan puan-puan, kita hanya dapat mampu membuatkan yang terbaik. Tuan-tuan, kita hanya mampu berusaha, kerana pada akhirnya yang nak melancarkan bacaan kita adalah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kerana lidah kita yang nak menyebut ayat suci Al-Quran ini milik Allah. Hati kita yang nak merasai cinta dan kasih kepada Al-Quran ini milik Allah. Otak kita yang nak mengingati pelajaran-pelajaran ini milik Allah. Mata kita yang nak memandang Al-Quran ini milik Allah. Telinga kita yang nak mendengar ucapan-ucapan dan bacaan-bacaan Al-Quran ini juga milik Allah. Jadi banyak-banyakkanlah bermunajat dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipermudahkan pembelajaran dan bacaan Al-Quran kita semua. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan bimbang untuk jadi ahli cepat Quran ini kami tidak mengenakan yuran bulanan dan kita tidak ada juga yuran tahunan. Tuan-tuan, ada berita gembiranya. Sepanjang tempoh kita persediaan dalam bulan terakhir sebelum masuk bulan Ramadan ini, dan sepanjang bulan Ramadan ini kita memberikan promosi istimewa yuran keahlian hanya sekali untuk seumur hidup sepanjang hayat, mengambil kira dengan masalah-masalah kewangan yang dihadapi oleh kebanyakan rakyat umat Islam hari ini dengan akibat COVID-19 dan sebagainya. Dengan mengambil pertimbangan tersebut, kita menurunkan yuran keahlian. Sahabat-sahabat, jangan terkejut kalau saya bagi tahu, dengan 2 buah buku, dengan 800 video rakaman, dengan konsultasi selama 2 tahun kami berikan sebulan sekali, insya-Allah kepada tuan-tuan dan puan-puan hanya membayar yuran keahlian RM250, bukan RM25,000, bukan RM2,500. Jadi oleh itu, apa tunggu lagi? Sama ada untuk diri sendiri ataupun anda nak menghadiahkan keahlian cepat Quran ini kepada suami anda,
kepada anak-anak anda, kepada ibu ayah anda. Kalau puasa bulan lalu ramai-ramai kita solat tarawih, suami malu-malu je nak jadi imam. Kenapa? Kerana bacaan Al-Quran yang kurang cantik. Pagi raya pula kena baca khutbah sendiri di rumah. Jadi mungkin kita jadikan ini sebagai persediaan kita. Jadi join kita jadi ahli cepat Quran, dapatkan keseluruhan apa yang saya beritahu tadi itu. 2 buah buku, rakaman buku tersebut, rakaman Al-Quran, nota tajwid, konsultasi dengan kita, semuanya itu dengan hanya sekali membayar yuran keahlian RM250. Jadi siapa yang melepaskan peluang hebat ini sangat-sangatlah rugi. Jadi oleh itu saya nak buka keahlian cepat Quran ini. Bersemua yang berhajat boleh komen sekarang nak jadi ahli cepat Quran. Siapa yang nak jadi ahli cepat Quran dan nak dapatkan kesemua yang saya bagi tahu tadi itu, komen sekarang nak jadi ahli cepat Quran. Ataupun tuan-tuan dan puan-puan yang nak hubungi kami terus, tolong ambil pen dan kertas ataupun boleh print screen. Nombornya 0111-621-7797. Sekali lagi saya ulangi, nombor talian WhatsApp hotline kita 0111-621-7797. Daftar hari ini, esok kami post buku kepada anda. Anda daftar hari ini, esok juga kita postkan buku, dan kita akan bantu anda untuk mulakan pengajian secepat mungkin daripada asas. Walaupun kita mungkin dah pandai baca Al-Quran, tapi biasalah tuan-tuan dan perempuan, bahasa Arab ini bukannya bahasa kita. Kita biasa bahasa Melayu, lidah kita lidah orang Melayu. Contohnya kita baca Y-A ya, N-A na, M-A ma. Tapi dalam bahasa Arab ini bukan ya tapi ya, bukan na tapi na, bukan ma tapi ma. Jadi kita nak dapatkan balik sebutan-sebutan itu. Walaupun sebelum ini kita dah boleh baca, tapi kita perbaiki lagi. Sudah pasti dan saya percaya ada ruang-ruang untuk diisi, untuk diperbaiki bersama-sama insya-Allah. Dan sekiranya sebelum ini kita baca Al-Quran, kita main agak-agak aja, ini 6 harakat kot, ini 4 harakat kot. Jadi kali ini dengan menyertai kita menjadi ahli, anda akan baca Al-Quran dengan yakin, dengan penuh percaya, tanpa was-was, tanpa ragu-ragu lagi. Lepas ni kalau jumpa dah tahu dah, ini nak kena jelas, ini nak kena dengung, ini nak kena samar, ini 2 harakat, ini 1 harakat, ini 6 harakat, ini 5 harakat. Jadi semuanya insya-Allah kita akan baca Al-Quran dengan penuh ketenangan. Jadi apa tunggu lagi? Dapatkan hari ini keahlian cepat Quran, boleh hubungi kami ke nombor yang tertera di bawah. Adapun tuan-tuan dan puan-puan boleh tinggalkan nombor telefon anda di ruangan komen. Siapa yang berhajat boleh tinggalkan nombor telefon anda di ruangan komen untuk kami hubungi insya-Allah. Kalau tuan-tuan tak tahu nak print screen, tak ada pen nak kertas, nak tulis nombor ini, tinggalkan nombor telefon anda di ruangan komen. Ataupun tuan-tuan dan puan-puan terus pergi ke www.cepatquran.com. Saya ulangi sekali lagi, ini website kita, laman web kita cepatquran.com. cepatquran.com. Jadi boleh layari website tersebut. Dan jika anda ada persoalan, ada masalah, ada pertanyaan, jangan malu, jangan segan, hubungi kami ke nombor yang tertera di bawah. Baik, saya nak buka persoalan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Jika ada persoalan, insya-Allah boleh ajukan sekarang. Kita nak ambil 1 ataupun 2 soalan terakhir ini. Untuk mereka yang nak bertanya, mungkin nak tanya macam mana nak buat pendaftaran, ataupun apakah lagi keistimewaan yang kita bagikan, insya-Allah boleh tulis di ruangan komen. Sebelum saya berakhir, Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih Puan Rokiah Ibrahim yang berminat untuk menjadi ahli cepat Quran. InsyaAllah pihak kami akan hubungi Puan. Begitu juga terima kasih Kak Mariana kita yang komen, tinggalkan nombor telefonnya. Baik, ada yang kata, Ustaz, saya lama jadi ahli, dah buat bayaran tapi belum terima buku. Baik, Tuan Asmus, boleh saya dapatkan nombor telefon tak? Kita nak tengok di mana kesilapan di sini. Kita nak tengok di mana kesilapan. Setakat ini tidak ada lagi yang berlaku kes yang begini. Tapi insya-Allah kita akan cuba selesaikan. Mohon maaf jika benar, mungkin itu kesilapan daripada wakil kita. Nanti saya minta Farhan Farhan, kenapa? Dia, kalau boleh saya tahu, boleh tak Puan Armus
ataupun Tuan Armus ini, komen, tinggalkan nombor telefon untuk kami hubungi. InsyaAllah kita akan cuba selesaikan masalah tersebut. Terima kasih Muamnah Idrus juga yang komen, tinggalkan nombor telefon. Terima kasih sahabat kita daripada mana ni? Daripada mana ni? 65 daripada mana? Singapura ke? Sahabat kita Mosnia daripada Singapura juga. InsyaAllah admin kita akan hubungi puan secepat mungkin. Tuan-tuan dan perempuan, terima kasih Hasmah Ismail juga. Baik, live ini ada yang tanya berbayar ke Ustaz? Saya nak bagi tahu, live ini kita bawakan secara percuma kepada semua yang menjadi ahli dan yang belum menjadi ahli. Cumanya tuan-tuan dan puan-puan, apa keistimewaan jadi ahli? Kalau jadi ahli, kami akan berikan kepada anda, selain daripada mengikuti live yang saya bawa setiap hari ini, tuan-tuan dan puan-puan akan dapat 2 buah buku asas dan tajwid. Kita belajar balik buku tu, tuan-tuan dan puan-puan. Yang bagusnya buku tu tuan-tuan boleh menggunakan untuk ajar balik anak, atau ajarkan cucu anda, ataupun ajar kawan-kawan anda, ataupun dijadikan sebagai rujukan anda di saat suatu hari nanti memerlukan. Kita telah rakamkan buku itu, setiap muka surat kita akan belajar balik daripada makhraj huruf satu persatu. Kemudian kita akan belajar balik hukum-hukum tajwid satu persatu secara tersusun. Kalau dalam live ini, contohnya dalam satu ayat itu, banyak hukum-hukum yang ada. Ada hukum nun mati, hukum mim mati, hukum izhar, hukum mat, hukum idgham. Jadi banyak perkara yang tuan-tuan dan puan-puan nak ingat dalam satu masa. Tetapi dalam buku tajwid, kita akan belajar balik satu persatu. Contohnya kita bawakan hukum alif lam qamariyah, hukum isti'azah, hukum basmalah. Satu persatu kita belajar. Nun mati, hukum izhar, hukum iqlab, hukum idgham, satu persatu kita belajar. Ada contoh-contoh yang kita bawa, lebih tersusun, lebih sistematik, lebih senang, lebih mudah. Jadi insya-Allah dan alhamdulillah kita telah berjaya membantu ribuan muslimin dan muslimat yang telah pun menjadi ahli cepat Quran, sekurang-kurangnya meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran mereka. Kalau dulu mereka baca Al-Quran dengan kurang yakin, hari ini sudah semakin yakin. Kalau dulu bacaan Al-Qurannya tergagap-gagap, hari ini semakin lancar. Jadi, nasihat saya, jadi ahli, selain daripada ikuti live ini, jadi ahli kita. Dan banyak lagi lah keistimewaan kita bagi. Tuan-tuan dan puan-puan yang jadi ahli juga, boleh set appointment dengan kami. Boleh buat video call nanti, insya-Allah. Tapi kena set appointment lah ya. Kita boleh buat video call, kita boleh berhubung, bertanya, memperdengarkan bacaan. Jadi bukan tujuan jadi ahli ini one way saja communication. Tidak, kita sediakan two way communication. Maksudnya daripada pihak kami dan pihak tuan-tuan dan puan-puan. Jadi itulah keistimewaan dan kelebihan menjadi ahli cepat Quran. Dan ditambahkan lagi, tidak ada yuran bulanan yang kami kenakan, tidak ada yuran tahunan. Yuran keahlian, buat masa ini, ke depan wallahu alam. Mungkin kita akan revise balik yuran keahlian itu dan kita akan kenakan yuran keahlian. Tetapi buat masa ini, siapa yang mendaftar sekarang, tidak ada yuran bulanan, tidak ada yuran tahunan. Hanya sekali seumur hidup serendah RM250. Itu sahaja. Baik, diharap saya menjawab soalan daripada tuan-tuan dan puan-puan. Baiklah, saya rasa setakat itu. Jika ada soalan lain silakan. Saya nak menjawab soalan daripada tuan-tuan dan puan-puan yang nak bertanya. Terima kasih yang komen, tinggalkan nombor telefon anda. InsyaAllah pihak kami akan cuba menghubungi anda secepat mungkin. InsyaAllah kita hubungi hari ini juga kalau boleh. Kalau tak sempat, esok hari. Lah ya. Tapi kita akan cuba dalam masa yang terdekat. Baik tuan-tuan dan puan-puan, suka juga saya kongsikan, pusat pengajian kita berada di Fatihah Learning Center ini berada di Wangsa Maju, Kuala Lumpur. InsyaAllah selepas raya nanti, selepas Aidilfitri, baru kita nak jalankan kelas kita di center. Sebelum ni memang kita ada kelas di center ini, tapi kita terpaksa hentikan dan kita bawa semuanya ke dalam online. Kerana tempoh pergerakan ini susah. Pelajar-pelajar kita nak datang ke pusat pengajian dan sebagainya. Walaupun sekarang dah boleh ada dibenarkan sedikit pergerakan, tetapi kami merasakan dalam situasi yang belum benar-benar stabil ini, kita takut nanti kita dah buka kena tutup balik. Jadi sebab itu kita membuat tetapan, insya-Allah
kelas kita di center akan bermula selepas raya. Tetapi kalau tuan-tuan berhajat nak datang belajar di center, siapa yang duduk sekitar Wangsa Maju, Kuala Lumpur atau yang berdekatan dengan area ini, boleh hubungi kita, boleh daftar dahulu. Kadang kita limitkan pelajar di dalam setiap kelas. Yang tu kita limitkan pelajar di dalam setiap kelas. Jadi yang berhajat insya-Allah juga boleh berhubung dengan kita. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa setakat itulah dahulu daripada saya untuk ruangan yang ada untuk kali ini. Semoga kita berjumpa lagi sambungan bacaan ayatnya esok hari. Jangan lupa follow, jangan lupa like page Fatihah Learning Center untuk tidak terlepas mana-mana pelajaran yang akan kita berikan. Dan selepas ini ada satu video pendek berdurasi 2 minit. Mereka yang nak daftar jadi ahli digalakkan untuk menonton, untuk mengetahui pendekatan yang kami gunakan dalam buku yang akan dikirimkan ke rumah anda. Sesungguhnya yang baik, yang sempurna itu semuanya dari Allah, Tuhan yang Maha Esa. Tetapi yang silap, yang salah, yang kurang, yang lemah, itulah daripada diri saya sendiri. Saya mohon ampun serta maaf, serta saya akhiri dengan hadza wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat mengaji Al-Quran. Ingat apa? Ingat cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran dan berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Memperkenalkan kaedah Al-Barki, satu kaedah cepat dan sistematik untuk belajar mengaji Al-Quran dari asas hingga mahir tajwid. Antara keunikan kaedah ini, ia menggunakan kata kunci yang mudah diingat dan bersifat anti lupa. Tidak seperti kaedah lain, Al-Barki juga memberikan penerangan tajwid beserta contoh dan huraian yang tersusun dan mudah diikuti serta difahami. Pertamanya, pelajar akan diperkenalkan dengan 4 kata kunci teras yang menggunakan baris atas atau fathah seperti nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Setelah itu, pelajar akan melakukan latihan pengkayaan kata kunci dan dari situ bermulalah pelajar diperkenalkan dengan baris bawah dan depan atau lebih dikenali sebagai kasroh dan dhammah. Dari kata kunci nama saya menjadi nimisi, numusuyu, kata Jawa menjadi kiti jiwi, kutuju. Dari kata roha menjadi kitirihi, kuturuhu. Dan dari adalaba menjadi idilibi, udulubu. Seterusnya, pelajar akan belajar baris tanwin atau baris 2, juga bersandarkan kata kunci menjadi nan man sanyan, kantan janwan, kantan ranhan, andan lanban. Dan seterusnya, latihan tanwin di bawah dan depan. Tahap seterusnya, pelajar akan belajar bacaan mad, bersumberkan kata kunci menjadi nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Kaedah Al-Barki disusun dengan cara yang sangat sistematik dan telah berhasil membantu ramai menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Pada bahagian tajwid pula, pelajar akan diberikan pengenalan dan huraian hukum tajwid beserta contoh bacaan seperti hukum nun mati, mim mati, jenis-jenis idgham, hukum bacaan mat dan pelbagai lagi panduan serta bimbingan secara mudah dan berkesan. Apa tunggu lagi? Jom sertai kami menjadi ahli cepat Quran untuk kami bantu anda membaca Al-Quran dengan baik dan dapatkan sebuah buku asas, buku tajwid serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut dan kesemua 17 keistimewaan ahli cepat Quran. Daftar sekarang dan selamat belajar cara mudah dan cepat mengaji Al-Quran. Assalamualaikum.